Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kehadrat Allah taala. Pada pagi ini kita dapat menyambung semula berkenaan dengan tafsir dan tadabbur kita menerusi surah Yusuf alaihi salam seperti pada minggu-minggu yang lepas. Dan alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung pada ayat yang ke-107 dan juga ke-108 ya. Dan kepada sesiapa yang menonton, mohon diizinkan untuk dapat kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain. Semoga ia memberi manfaat insya-Allah biiznillah tabaraka wa taala. Baik, pada pagi ini saya akan bacakan surah Yusuf alaihi salam, iaitu pada ayat 107 dan pada ayat yang ke-108, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min 'adzabillah أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Baik, kita lihat maksud daripada ayat yang kita bacakan. Pada ayat 107 Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mafhumnya. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksaan Allah Ta'ala yang akan meliputi mereka, atau kedatangan hari kiamat kepada mereka secara mendadak sedang mereka tidak menyedarinya? Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk di kalangan orang-orang yang musyrik. Baik, kita pergi kepada tafsiran daripada ayat yang ke-107 yang kita bacakan ini ya. Baik, dalam ayat yang ke-107 ini Allah Subhanahu taala menjelaskan kepada kita berkenaan dengan beberapa bentuk ancaman dan siksaan dan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala kepada golongan kaum-kaum musyrikin dan mereka yang mendustakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat yang pertama ya, kita lihat di sini perkataan ghashiyah. Ya, kita pergi kepada tafsir perkataan terlebih dahulu. Perhatikan perkataan ghashiyah. Apakah manusia itu yang melakukan kekufuran dan kekafiran atau kesyirikan, atau manusia yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan itu? Apakah dengan dosa-dosa itu mereka boleh merasa aman dan selamat mereka daripada hukuman Allah atau pembalasannya dan penyiksaannya? Okey, perhatikan perkataan ghashiyah. Ulama menafsirkan malapetaka atau hukuman yang apabila diturunkan mereka tidak akan mampu terlepas dan terselamat daripadanya. Maksud ghashiyah dekat sini iaitu Allah nak menjelaskan kenapa manusia yang kufur, yang syirik
yang ingkar, yang mendustakan ajaran Rasul, serta yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Bagaimana mereka boleh merasa aman dengan perbuatan mereka itu? Dan mereka tidak merasa takut dengan hukuman dan siksaan Allah. Sedangkan hukuman dan siksaan Allah Ta'ala itu, bila Allah Ta'ala turunkan, ia akan menutupi dan melingkungi dan merangkumi mereka, menyebabkan mereka tidak akan terlepas seorang pun daripada pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna perkataan ghasyiyah. Kemudian perhatikan pada ayat 107 ni juga Allah menyebutkan perkataan baghtah. Yang dimaksudkan baghtah itu yakni apabila datang kepada kamu kiamat secara mendadak, secara tiba-tiba. Yang dimaksudkan di sini iaitu apabila terjadinya peristiwa kiamat, yakni tiupan sangkakala, kehancuran bumi ini, kejadian itu berlaku dan terjadi dengan secara mengejut, dengan secara tiba-tiba, tanpa ada persediaan daripada manusia. Kata Imam Ibn Ashur di sini menunjukkan, di hujung itu Allah kata wahum la yash'urun. Maknanya ketika kejadian peristiwa tiupan sangkakala dan ketika kejadian kehancuran langit dan bumi melalui peristiwa kiamat, ia terjadi dalam keadaan manusia kelalaian, manusia kealpaan, manusia dalam kesibukan, manusia berada dalam keadaan berseronok dan berhibur, sehingga bila berlakunya tiupan sangkakala, yakni kehancuran bumi dan langit melalui peristiwa kiamat, manusia tidak membuat persediaan untuk menghadapinya. Inilah memberikan gambaran kepada kita tentang beberapa perkara yang kita akan tengok tadaburnya nanti. Cuma saya nak pergi kepada ayat 107 ini terlebih dahulu berkenaan dengan tafsiran yang dihuraikan oleh para ulama mengenainya. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Disebutkan Allah memperingatkan dan mengancam orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang ingkar, yang berbuat kejahatan itu dengan hukuman. Apakah orang-orang yang mempersekutukan Allah Ta'ala itu aman daripada menimpa mereka kedatangan hukuman yang meliputi mereka, atau datang kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba yang mereka tidak menyedarinya? Apakah mereka tidak merasa takut dengannya? Ayat yang ke-107 ini, kalau siapa rujuk, sama juga dengan ayat dalam surah An-Nahl ayat 45 sehingga ayat 47. Ya, kalau siapa yang baca dalam surah An-Nahl, Allah Ta'ala juga ada menyebutkan berkenaan dengan bagaimana sifat bila Allah Ta'ala turunkan azab, siksaan, hukuman, balanya kepada orang-orang yang ingkar, ia adalah merupakan siksaan yang amat berat. Ya, misalan contoh kita lihat dalam surah An-Nahl, Allah Ta'ala berfirman, iaitu Allah menyatakan, maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman daripada dibenamkan oleh Allah akan mereka ke dalam bumi? Allah Ta'ala menyebutkan, ya, atau dengan datangnya siksa kepada mereka daripada arah yang tidak mereka sedari, atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka sedang dalam perjalanan di atas dunia ini, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu. Allah mengazab mereka dengan beransur-ansur sehingga mereka binasa. Maka sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah ayat yang Allah Ta'ala berikan amaran, ya, yang mana Allah Ta'ala menyatakan kepada kita dalam ayat Quran, anta'tiyahum azabun min fawqihim aw min tahti arjulihim aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Yang mana Allah menyebutkan Allah akan datangkan azab kepada mereka yang membuat rancangan tipu daya kejahatan kepada nabi-nabi dan rasul mereka,
Allah boleh turunkan pada mereka azab min fawqikum, daripada atas mereka, yakni daripada langit, au min tahti arjulikum, atau daripada bumi, daripada bawah telapak kaki mereka, au yalbisakum syi'a, atau Allah akan memusnahkan mereka dengan permusuhan atau dengan kekalahan. Yang Allah Ta'ala sebut wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, Allah akan menyiksa dan mengazab mereka sebahagiannya di atas sebahagian yang lain. Demikian juga kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf pada ayat 97 dan 99, Allah Ta'ala juga menjelaskan. Okey, sebelum tu kita nak pergi kepada ayat surah An-Nahl itu tadi. Yang pertama, Allah menjelaskan kepada kita di sini bentuk-bentuk azab Allah. Yang pertama Allah jelaskan ayyakhsifa bikumul ard, Allah akan tenggelamkan mereka di dalam bumi. Ini dipanggil siksaan khusuf, iaitu berapa ramai yang telah Allah Ta'ala terbenamkan mereka yang ingkar, mereka yang kufur, mereka yang zalim, dan mereka yang berbuat kejahatan ke dalam dasar bumi. Itu bentuk siksaan Allah. Bila bumi menelan, tak ada siapa pun yang dikendaki oleh Allah yang terselamat daripadanya. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut di sini, datangnya kepada mereka itu siksaan daripada arah yang mereka tidak jangkakan, yakni daripada langit. Mereka tak jangkakan daripada langit itu Allah boleh menurunkan padanya ayyursila alaikum hasiba, batu-batu daripada langit yang menghujani mereka, batu-batu yang keras, batu-batu yang berapi, batu-batu yang panas, Allah boleh turunkan dan menyiksa mereka daripada arah yang mereka tidak jangkakan. Ada juga yang mengatakan maksud daripada arah yang mereka tak jangkakan itu adalah Allah mengirimkan pada mereka tiupan angin sangkakala, taufan, yang menghancurkan dan memusnahkan dan membinasakan mereka. Demikian juga Allah Ta'ala sebut, Allah turunkan bala itu juga ketika mana, pertama ketika manusia dalam keadaan tidak sedar, tak ada preparation, tidak ada persediaan. Maknanya dalam keadaan mereka sedang berhibur, Allah turunkan bala. Dalam keadaan mereka sedang kesesatan, Allah turunkan azab. Dalam keadaan mereka sedang bermaksiat, Allah turunkan musibah atau malapetaka. Dalam keadaan mereka lalai, Allah akan timpakan pada mereka siksaannya. Ataupun Allah jelaskan, Allah akan menurunkan bala itu ketika mereka sedang dalam keadaan bermusafir, atau sedang mereka menjalani kehidupan ini seperti biasa, tiba-tiba Allah menurunkan bala tersebut. Ya, ini menunjukkan yang keempat cara Allah turunkan bala, iaitu secara berperingkat-peringkat sehinggalah mereka semua telah dibinasakan. Berperingkat-peringkat ni Allah turunkan sedikit demi sedikit demi sedikit sehinggalah mereka mati dalam keadaan diseksa dan tidak terlepas daripada penyiksaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahawasanya bentuk Allah menurunkan azab dan bala itu berbeza-beza. Ya. Baik, kalau kita tengok pula dalam surah Al-A'raf ayat 97 hingga 99, Allah menjelaskan, ya, Allah Ta'ala menyatakan Allah Ta'ala menyatakan walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum ma kanu yaksibun. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan lagi, awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Perhatikan surah Al-A'raf, Allah jelas, apakah manusia itu boleh merasa selamatnya ia daripada bala Allah dan hukumannya ketika mereka dalam keadaan bayatan, di waktu malam mereka duduk dalam rumah mereka yang begitu sempurna keselamatannya, yang begitu kukuh binaannya. Apakah mereka merasa aman daripada bala Allah kerana mereka duduk di rumah mereka? Wahum naimun, dan mereka dalam keadaan tidur masa ketika itu. Maknanya Allah juga mengancam balanya akan Allah turunkan
ketika kita berada dalam keadaan tidur. Sedang tidur pun Allah boleh turunkan bala, menyebabkan manusia tak sempat untuk berbuat apa-apa. Subhanallah. Ya. Sebab kita mana boleh elak diri kita daripada tak tidur. Mana boleh kita elak diri kita tak berpijak atas bumi, tak berjalan atas bumi. Mana boleh kita nak elak diri kita daripada tidak bernaungkan akan langit. Mustahil, amat mustahil. Sedangkan Allah bagi tahu tadi, Allah turunkan bala daripada langit, daripada angin, udara. Kita memerlukan kawasan lapang, udara. Dia Allah datangkan bala melalui angin. Kita terpaksa berpijak atas muka bumi. Bumi boleh telan kita. Kalau orang tu kata dia duduk dalam binaan dia, dia boleh sembunyi dalam binaan dia yang kukuh, dia boleh tidur, tetap Allah kata Allah turunkan bala dalam keadaan mereka sedang tidur. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, wa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Allah Ta'ala sebut, atau apakah penduduk negeri itu merasa aman daripada siksaan Allah di waktu awal pagi, waktu duha, sedangkan mereka di waktu duha itu sedang berada dalam keadaan bermain-main, yakni berseronok atau berhibur. Kenapa disebut waktu duha? Nak menunjukkan sebahagian masyarakat orang Arab, mereka menyangkakan waktu duha adalah merupakan salah satu waktu yang terselamatnya mereka daripada sebarang bencana, terselamatnya mereka daripada sebarang malapetaka. Kerana waktu itu adalah waktu yang berkat, waktu yang mereka yakini adalah waktu yang mulia. Ya, walau bagaimanapun Allah boleh menurunkan bala dan hukuman ke atas mereka pada bila-bila masa sahaja. Cuma poin yang kita nak ambil kat sini, Allah kata biasanya bala itu akan turun dalam keadaan, perhatikan dalam surah Yusuf, satu Allah sebut wahum la yash'urun, dua Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ni wahum yal'abun. Dua keadaan. Pertama, Allah turunkan bala dalam keadaan manusia la yash'urun, tak ada merasai yang ada isyarat bala akan terjadi. Manusia tak jangka, tengok alam macam biasa saja, tiba-tiba tak semena-mena bala datang, bencana datang, siksaan datang. Mereka tak sempat menyedarinya, mereka tidak sempat menghadapinya ataupun mengenal pastinya, maka bala Allah akan turun. Ataupun dalam keadaan mereka la yash'urun, ada yang ulama tafsir mereka dalam keadaan belum beriman, mereka belum dalam keadaan insaf, mereka belum dalam keadaan bertaubat, mereka belum dalam keadaan yang ingin kembali kepada Allah Ta'ala dan memohon ampun padanya. Yang kedua, perhatikan wahum yal'abun. Allah turunkan bala itu ketika manusia dalam keadaan keseronokan, kelalaian dan berhibur dan berseronok. Ya, masa ketika manusia sedang seronok mengejar dunia, sedang seronok melayani nafsu, sedang seronok dalam berhibur dan seronok dalam kealpaan, masa ketika itulah Allah Ta'ala akan turunkan bala yang mereka tak jangka-jangkakan, yang bala itu akan menghancurkan kehidupan mereka dan segala apa yang mereka miliki. Ya, baik. Kemudian kita perhatikan daripada ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kedahsyatan, siksaan, hukuman dan azab daripada Allah SWT. Pertama, saya nak ajak untuk rujuk satu ayat Al-Quran, surah Al-Qasas, yang mana Allah Ta'ala berfirman, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. Setiap orang itu tidak akan Allah timpakan kepada mereka bala, musibah, hukuman, siksaan, melainkan bidzanbih, kerana dosa. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah zahirnya manusia telah menzahirkan, melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, di daratan dan di lautan. Ya, dan Allah akan timpakan pada mereka musibah,
penyiksaan, hukuman atas sebahagian daripada kerosakan yang telah mereka lakukan itu, supaya suatu hari nanti mereka kembali semula insaf kepada Tuhannya. Okay, perhatikan dua ayat yang saya bacakan tadi. Punca diturunkan bala, musibah dan azab. Yang pertama, secara umumnya Allah menjelaskan bala itu turun disebabkan kerana perbuatan dosa, keingkaran manusia kepada Allah Ta'ala. Bala tidak akan turun, bala tidak akan terjadi, melainkan sebagai suatu pembersihan, satu penyucian kepada dosa-dosa manusia. Maknanya Allah sebut bidzanbi, kerana dosa. Sebahagian ulama membedakan antara bala dan musibah. Ada yang kata bala sebagai hukuman pada orang yang ingkar. Musibah sebagai ujian ataupun kemuliaan, mengangkat ketinggian darjat kepada orang beriman. Sebahagian ulama pula menyamakan kedua-duanya, cuma melihat kepada siapa Allah kirimkan ujian itu. Sama ada Allah kirimkan kepada orang beriman, itu untuk kebaikan. Jika tidak, maka dia adalah sebagai suatu hukuman dan penyiksaan. Baik. Jadi sebab pertama turunnya musibah dan bala kerana apa? Kerana dosa yang dilakukan oleh manusia. Baik. Yang kedua, dalam surah Ar-Rum yang saya bacakan tadi, Allah menjelaskan bala ini terjadi apabila berpunca bukan kerana dosa semata-mata, tetapi dosa yang telah dizahirkan oleh manusia. Sebab Allah Ta'ala sebut zaharal fasad. Maknanya apabila maksiat, kesyirikan, kekufuran, pendustaan, kezaliman, tipu daya kejahatan, kemaksiatan, keingkaran dan segala-galanya telah dilakukan dengan secara terang-terangan, telah dilakukan dengan secara zahir, tanpa berselindung, tanpa tertutup. Bahkan ia bermegah-megah menzahirkan kejahatan, kemungkaran itu tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa malu kepada Allah Subhanahu Taala atau sesama manusia. Dan apabila tidak ada orang yang mengingkari perbuatan itu, atau yang sudah mengingkari tapi mereka masih menzahirkan kerana kesombongan mereka, masa itulah Allah akan turunkan bala. Ya, saya nak bagi tahu bilakah masa-masa Allah Ta'ala turunkan bala. Pertama, bila manusia berdosa, dan dosa itu pula sudah mula dilakukan secara terang-terangan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujaharun. Setiap umatku akan Allah beri kemaafan daripada turunkan bala kepadanya. Dia tetap berdosa kalau dia buat maksiat secara tersembunyi, tapi Allah beri kemaafan untuk tidak turunkan bala kepadanya. Illal mujaharun, melainkan bagi orang-orang yang menzahirkan perbuatan dosa itu secara terang-terangan. Kenapa ulama kata Allah turunkan bala bila manusia zahirkan maksiat itu secara terang-terangan? Kerana bila manusia terang-terangan berbuat dosa kepada Allah, mereka mula mempromosikan dosa itu kepada orang lain. Bila orang tengok, dia buat dosa terang-terangan, tak ada apa pun, maka orang lain pun akan mengikut dan terikut-ikut untuk mengerjakan perbuatan dosa itu juga. Itulah yang menyebabkan punca Allah Ta'ala nak bersihkan kerosakan, kekotoran di alam ini. Allah turunkan bala supaya tidak ada generasi-generasi lain yang mengikuti perbuatan dosa kerana mereka melihat ia dikerjakan secara terang-terangan. Baik. Yang kedua, kalau kita tengok dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Allah berfirman, dan apabila Allah Ta'ala ingin menurunkan azab atau nak menghancurkan sesuatu kampung ataupun daerah itu, apa yang Allah Ta'ala lakukan? Amarna mutrafiha. Allah akan jadikan manusia itu akan hidup dalam kemewahan,
hidup dalam keduniaan, hidup dalam keadaan tidak berpandukan kepada agama dan mendustakan para rasul dan melakukan kejahatan, mutraf. Mutraf ni sebab yang pertama saya sebut dosa yang dilakukan secara terangan. Yang kedua Allah kata mutraf, Allah bagi mereka hidup senang. Sebab kalau mereka tak ada kuasa, kalau mereka tak ada kemewahan, kalau mereka tak ada kekayaan, manusia tak boleh bersenang-senang untuk berbuat kejahatan dan maksiat. Sebab tu kita tengok pemimpin-pemimpin Quraisy, ketua-ketua mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kuasa yang ada pada mereka, kerana kekayaan yang ada pada mereka, kerana kekuatan yang ada pada mereka, kerana pengaruh yang ada pada mereka. Sebab tu kita lihat bila manusia telah diberikan kuasa, bila manusia telah diberikan kekayaan, bila manusia telah memiliki pengaruh dan kekuatan, manusia akan bermula untuk melakukan kerosakan dan melakukan kejahatan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, bila Allah nak hancurkan sesuatu kaum dengan bala, Allah bagi mereka hidup dalam keduniaan, kemewahan, keseronokan, kekayaan, kekuasaan. Allah bagi pada mereka sebagai ujian. Fafasaqu fiha. Lepas Allah berikan semua nikmat ini, Allah kata fafasaqu fiha. Mereka mula melakukan kefasikan, kezaliman, kejahatan, dosa secara terang-terangan, maka baru Allah kata fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Maka ketika itu baru Allah Ta'ala turunkan kepada mereka musibah, kehancuran dan malapetaka. Di sini menunjukkan pada kita, pertama, bila dosa secara terang-terangan dilakukan tanpa rasa segan silu dan tanpa rasa takut. Yang kedua, apabila manusia itu sudah hidup dalam kemewahan, dalam segala kecukupan dunia, maka mereka mula menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk kekufuran dan untuk melakukan kefasikan dan maksiat. Maka ketika itu Allah akan turunkan bala. Dan Allah jelaskan dalam surah Qasas yang saya bacakan tadi, Allah turunkan bala dengan beberapa jenis. Faminhum man, Allah Ta'ala sebut, fakullan akhadna bidhanbi, faminhum man arsalna alaihi hasiba. Pertama, Allah boleh seksa mereka seperti Allah menyeksa kaum 'Ad dengan Allah turunkan kepada mereka hujan batu. Hujan batu yang menghancurkan dan merejam mereka. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada sebahagiannya Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi seperti Qarun. Wa minhum man aghraqna. Sebahagiannya Allah tenggelamkan mereka di dalam lautan seperti Fir'aun. Wa minhum man arsalna alaihim rihan sarsaran. Ada sebahagiannya Allah kirimkan pada mereka angin kencang, ribut seperti mana Allah membinasakan kaum Thamud. Ya, kaum Thamud. Dalam ayat Quran yang lain Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kirimkan pada mereka wa arsala alaihim junudan lam tarauha wa 'adzabal ladzina kafaru. Allah kirimkan pada mereka untuk menghancurkan mereka tentera-tentera Allah yang mereka tak dapat melihatnya. Ini yang Allah berikan kepada kaum musyrikin dalam perang Badar. Allah kirimkan para malaikat, tentera-tentera Allah yang mereka tak dapat saksikan, yang mengazab dan membunuh mereka di dalam peperangan itu. Ini menunjukkan beberapa bentuk jenis sifat azab Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala menurunkan bala-bala dan hukuman tersebut. Ya, di sini menunjukkan kepada kita dahsyatnya azab Allah. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda dalam riwayat Muslim, innallaha idza akhadhahu adh-dhalim innallaha la yumli adh-dhalim hatta akhadhahu lam yuflithu atau kama qala. Nabi bersabda Allah Ta'ala akan memberi tangguh dan memberi tempoh kepada mereka yang berbuat kejahatan ini supaya mereka bertaubat. Jika mereka tak bertaubat, Allah akan menurunkan hukuman kepada mereka hatta lam yuflithu,
sehingga Allah tak akan tinggalkan seorang pun daripada mereka yang terselamat daripada tertimpa azab Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan pada kita cara Allah Taala, tanda-tanda Allah Taala nak turunkan bala. Tadi saya dah sebut dah kenapa Allah turunkan bala, bila berlaku dosa yang macam mana. Kemudian Allah jelaskan lagi di dalam hadis Nabi SAW jelaskan lagi bagaimana Allah Ta'ala memberikan isyarat sebelum nak menurunkan hukuman, iaitu Allah berikan dua benda, dua perkara ya. Kalau kita tengok dua perkara ni terjadi pada kita, sedangkan masa terjadi dua perkara ini kita masih bergelumang dengan kejahatan, dosa dan maksiat, maka itu isyarat tunggulah masa untuk turun dan menimpa seseorang itu akan bala. Yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam hadis Nabi sabda, la yumliya al-zalim. Allah memberikan tangguh. Allah memberikan tangguh. Dalam ayat Quran yang lain Allah Ta'ala sebut, wa umli lahum inna kaidi matin. Allah kata kat Nabi Muhammad SAW pada orang beriman, sabar, kalian semua nak aku mengazab mereka ini. Tapi Allah Ta'ala kata, wa umli lahum, aku takkan azab mereka. Aku akan memberi tempoh kepada mereka. Dengan tempoh itu Allah nak menambahkan lagi kejahatan mereka, kekufuran mereka, kemaksiatan mereka, sehingga bila sampai kepada waktu yang Allah kendaki, Allah akan seksa mereka. Kenapa Allah bagi tempoh? Sebab Allah nak seksa mereka dengan seksaan yang berat, yang dahsyat, yang keras. Sebab tu Allah bagi tempoh supaya mereka menambahkan lagi kekufuran, kejahatan dan kemaksiatan mereka. Jadi yang pertama kita kena waspadai, iaitu berhati-hati jika Allah memberikan pada kehidupan kita namanya yang disebut sebagai imhal, ya, iaitu Allah Ta'ala sengaja memberi tempoh kepada kita, dipanjangkan umur, dipanjangkan umur atau dipanjangkan lagi usia dan dipanjangkan lagi hayat, dengan tujuan Allah nak suruh kita tambahkan lagi buat kejahatan. Bukan untuk Allah bagi hidayah supaya kita bertaubat padanya, tapi untuk kita bertambah buat jahat. Sebab tu dalam hidup kita ni, nak tahu kita ada tanda-tanda imhal daripada Allah ataupun tidak, cuba tengok. Kalau kita setiap hari makin kita dipanjangkan umur, Allah panjangkan supaya bertambah dosa kita, kembalilah pada Allah segera. Bertaubatlah pada Allah Ta'ala secepat yang mungkin. Memohon ampun dan istighfar kepadanya. Kerana ia sudah berada di dalam zon merah. Bukan COVID saja ada zon merah. Dalam kita berada perhubungan dengan Allah, kita juga kena kenal pasti jika kita berada di zon merah. Zon yang sangat berbahaya. Bila Allah tambahkan umur kita untuk menambahkan kejahatan dan dosa dan kekufuran dan kesesatan kita. Yang kedua Allah Ta'ala sebut, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, Allah akan menyiksa mereka secara perlahan-lahan. Yang kita baca dalam surah An-Nahl itu tadi dan juga surah Al-A'raf, iaitu Allah memberikan istidraj. Allah berikan istidraj. Ini perkara yang kedua. Istidraj bukan Allah tambahkan umur, bukan Allah tambahkan hayat, bukan Allah tambahkan hidup, tapi Allah tambahkan nikmat. Allah tambahkan kekayaan. Allah Ta'ala tambahkan kesenangan. Allah tambahkan segala kenikmatan yang lain dengan tujuan supaya seseorang itu merasai dengan apa yang Allah tambahkan kepadanya, nikmat-nikmat yang dia inginkan itu, kononnya tanda Allah sayang dia. Sedangkan Allah tambahkan nikmat-nikmat itu untuk Allah Ta'ala hendak menjauhkan ia lagi daripada Allah, supaya dia makin lalai, supaya dia makin alpa, dan kemudian Allah ingin matikan dia di dalam kejahatan atau kekufuran atau kesyirikan. Ini sangat bahaya. Sebab tu dalam hadis Nabi menyatakan, jika kamu melihat seseorang
yang ingkar pada Allah, tapi Allah masih memberikan kepadanya segala kenikmatan yang diinginkannya, maka ketahuilah ia adalah istidraj. Maka dua benda ini yang perlu kita waspadai. Yang pertama, bertambah umur, banyak masa yang Allah bagi pada kita, tapi diisi dengan perkara yang dimurkai oleh Allah. Yang kedua, bila Allah tambahkan nikmat kepada kita, dengan nikmat itu bertambahnya lagi kekufuran, keingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua perkara yang perlu untuk kita waspadai. Ya, baik. Kemudian daripada ayat 107 ini juga Allah menyatakan kepada kita bukan sekadar tanda-tanda, bukan sekadar Allah nak ceritakan beratnya siksaan Allah, bukan sekadar Allah Ta'ala nak menjelaskan kepada kita tentang yang saya huraikan tadi, apa punca tanda-tanda sebelum Allah nak mengazab kita. Tetapi ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang takut kepada azab Allah itu tanda keimanan, sedangkan merasa aman dan merasa tenang daripada azab Allah sedangkan ia berbuat kejahatan dan kekufuran, itu adalah tanda kufur dan tanda kefasikan, ya, pada diri manusia. Kerana di dalam hadis Nabi SAW, baginda ada menjelaskan tentang peribadi dan karakter orang-orang yang beriman. Yang mana Nabi SAW menyatakan dalam hadis, baginda menyatakan al-mu'min yara dhunubahu. Orang yang beriman, dia akan memandang perbuatan dosa yang ia lakukan itu kamathali rajulin, seperti seorang lelaki yang berada di satu tempat yang mana adanya satu bongkah batu yang besar daripada atas bukit yang hendak jatuh menimpanya. Orang mukmin, tanda-tanda iman di dalam diri mereka, yang pertama, merasa takut kepada azab, hukuman dan balasan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, iaitu tanda dia rasa takut tu, Nabi buat perumpamaan seperti selama mana dia tak tinggalkan dosa itu, selama mana dia belum bertaubat pada Allah Ta'ala, dia sentiasa merasakan ada batu besar yang akan menimpa ke atasnya dan menghancurkannya bila-bila masa. Maknanya orang, kalau kita ada rasa takut pada azab Allah, kalau kita ada buat dosa, kita tak taubat lagi, kita tak minta ampun lagi, kita tak istighfar lagi, kita akan ada perasaan yang Allah campakkan dalam hati orang beriman, iaitu perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan bimbang, perasaan khawatir. Itu adalah tanda-tanda iman yang Allah campakkan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Sebab itu dalam hadis juga Nabi ada bersabda, Nabi menyatakan bahawasanya, Nabi menyatakan al-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ayyattali alaihi nas. Dosa itu benda yang menimbulkan keraguan, kegusaran, keruncingan di dalam hati, ketidaktenangan dalam hati. Dan dosa itu juga menjadikan kamu takut-takut jika manusia yang lain mengetahui kejahatan yang kamu lakukan. Maknanya dekat sini menjelaskan kepada kita bahawasanya orang yang beriman, dia sentiasa ada perasaan takut pada azab Allah, murka Allah. Dan dalam masa yang sama juga, dia juga akan merasa tidak tenang, resah, gelisah kalau dia tidak minta ampun dan bertaubat lagi kepada Allah atas kesalahan dosa yang telah dia lakukan. Tapi kalau ada satu orang, dia buat dosa pun dia tak rasa takut pada Allah, dia tak rasa takut pada neraka Allah, bahkan dia rasa tenang, dia rasa terhibur, dia rasa asyik, dia rasa lazat walaupun di dalam dosa yang dia lakukan, maknanya orang ini telah songsang. Orang ini telah pun menjadi hatinya mati, yang Allah Ta'ala sebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Hatinya telah dikunci oleh Allah. Kalla bal
rana ala qulubihim. Sekali-kali tidak, penyakit ran itu telah pun menutupi hati mereka. Ya, di sini sedangkan Nabi sebut wal fasiqu, ada pun orang yang fasik. Dia bila dilakukan dosa, dia nampak dosa itu seperti seekor lalat yang datang menghinggap di batang hidungnya, lalu dia menghalau lalat itu. Dia rasa lalat itu mengganggu dia. Dia rasa lalat itu menyebukkan, mengganggu dia. Dia terlupa lalat ni tidak akan hinggap melainkan pada benda yang kotor. Dia benci kat lalat. Dia halau lalat tu kerana dia rasa lalat tu kotor. Dia tak nak lalat tu mengotori dirinya. Sedangkan dia terlupa lalat datang menghinggapinya, dia terlupa kerana dia adalah kotor. Ya, sebab itu Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang Allah kuncikan hati dia, tandanya yang pertama, bila dia tidak merasa takut pada ancaman azab Allah, sebaliknya dia merasa aman, dia merasa tenang, dia merasa tenteram apabila mendengar ayat-ayat ancaman api neraka, siksaan kubur, hukuman balasan daripada Allah. Dia merasa tenang tanpa ada sebarang ketakutan yang menambahkan iman di dalam hati dia. Yang kedua, kalau kita lihat dekat sini, tanda-tanda orang-orang yang telah mati hatinya juga apabila dia merasa asyik, dia merasa lazat, dia merasa seronok, dia merasa terhibur dengan kejahatan dosa yang dia lakukan itu, tanpa dia ada perasaan malu, tanpa dia ada perasaan segan, bahkan dia merasa sangat-sangat gembira dan enjoy dengan perbuatan dosa, kekufuran yang telah ia lakukan. Ini menggambarkan kepada kita sebagai tanda-tanda yang Allah perintahkan kita supaya awasi, kerana ia adalah tanda kemusnahan yang membawa kepada kegelapan hati dan kematian hati. Ya, baik. Kemudian kita lihat dekat sini, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahawasanya, Allah menjelaskan kepada kita dekat sini, kepentingan untuk seseorang itu merasa takut kepada azab Allah ataupun membuat persediaan menghadapi hari kiamat. Tadi saya dah huraikan tentang pentingnya rasa takut kepada Allah. Ya, dalam ayat Quran sangat banyak Allah menyebutkan tentang yakhshawna rabbahum, yakhafuna rabbahum. Orang yang takut pada Allah, takut kepada Allah ni banyak sekali dihuraikan dalam Quran. Cuma poin yang kedua, poin yang kedua dalam ayat ini, Allah bukan nak perintahkan kita takut pada murka dan hukuman dan seksaannya saja. Allah perintahkan au ta'tiyahumus sa'ah. Pentingnya kita untuk membuat persediaan menghadapi hari kiamat. Bukan sekadar beriman. Ramai hari ini orang Islam yang percaya dan beriman hari kiamat, tapi dalam mereka beriman dan percaya, mereka tidak membuat persediaan bekalan menuju hari kiamat itu. Malangnya, ini adalah umat manusia yang tahu tetapi mereka tidak sedar. Mereka tahu kiamat ada, mereka tidak sedarkan diri mereka dalam kelalaian supaya membuat persediaan dan bekalan. Ya, baik. Jadi yang keduanya Allah Ta'ala jelaskan, tak patut bagi orang kafir tak ada rasa takut pada azab Allah, dan tak patut bagi orang kafir dia tidak membuat persediaan pada hari kiamat untuk beriman, kumpul amal salih, meninggalkan syirik dan sebagainya. Mereka tak patut tak meninggalkan sebarang perbuatan itu. Sedangkan bila datang pada mereka hari kiamat, ia datang secara tiba-tiba, dan bila sudah terjadinya hari kiamat itu, mereka akan menyesal kerana mereka mendapatkan azab yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, yang mereka akan merasa takut pada hari kemudiannya, iaitu neraka Allah Azza wa Jalla yang lebih berat daripada sebarang azab-azab yang berlaku di dunia ini. Di sini menunjukkan kepada kita, yang keduanya, pengajaran yang boleh kita ambil, melakukan persediaan untuk menghadapi dan menuju hari akhirat.
ya, menuju hari akhirat. Ini berdasarkan kepada juga sebuah hadis Nabi SAW yang mana Nabi bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu, atau setengah riwayat kata wal ahmaqu, orang yang cerdik, yang pintar, yang bijak, orang yang melakukan dua perkara sebelum dia mati dan sebelum berlakunya kiamat. Yang pertama, mandana nafsahu, orang yang melakukan muhasabah diri. Dia koreksi, dia buat checklist balik amalan dia, keimanan dia, keikhlasan dia atas semua amalan yang dikerjakan pada Allah SWT. Pertama, muhasabah. Penting muhasabah. Orang yang kurang muhasabah, makna katanya dia adalah merupakan orang yang tidak akan membuat persediaan untuk menghadapi hari kiamat. Tanda awal nak buat persediaan menghadapi hari kiamat, seseorang tu perlu banyak melakukan muhasabah diri. Seperti mana yang disebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu, hitunglah diri kamu sebelum datang kepada kamu hari perhitungan dan hari penghisaban. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda pula, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang membuat persediaan nak menghadapi hari kiamat ni bukan muhasabah saja, tetapi dia bersungguh-sungguh, bertungkus lumus melakukan amalan-amalan yang boleh ia manfaatkan atau dia mendapat kebaikan, syafaat dan manfaat daripada amalan itu pada hari akhirat kelak nanti. Maknanya kat sini ada dua perkara persediaan kita menghadapi kiamat. Pertama, persediaan nak menghadapi hari kiamat adalah banyak melakukan muhasabah diri. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh mengumpul amalan dan mengerjakan amalan yang diterima oleh Allah dan yang boleh untuk memberikan syafaat pada kita di hari kiamat dan yang boleh memberatkan timbangan amalan kita. Yang ketiga, ini disebut dalam hadis Nabi, iaitu baginda menyatakan, akthiru min dhikri hadhimil ladzat. Cara nak membuat persediaan menghadapi hari kiamat. Yang ketiga, Nabi suruh kita banyak mengingati kematian. Sebab kematian adalah destinasi perjalanan pertama, permulaan bagi hari kiamat. Permulaan kiamat adalah bermula dengan kematiannya kita daripada alam dunia ini. Sebab tu bila kita nak ingat kiamat, kita kena ingat awalnya dulu, permulaannya dulu, iaitu hari kematian. Bila banyak ingat mati, kita dah buat persediaan menghadapi kematian. Kita akan buat persediaan menghadapi kematian. Kita akan buat persediaan menghadapi alam kubur, alam barzakh. Kemudian barulah amalan-amalan untuk yang kita manfaatkan di hari akhirat kelak di padang mahsyar nanti. Ya, baik. Kemudian kita nak pergi pada ayat 108. Ya, pada ayat 108 Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, iaitu Allah perintahkan Nabi SAW bimbing dan tunjukkan kepada manusia di manakah jalan yang dipilih oleh Allah dan di manakah jalan yang telah dilalui oleh para Nabi dan Rasul dan orang-orang yang beriman sebelum daripada mereka. Perhatikan, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ini adalah jalanku, kata Nabi SAW. Yang agama Islam, tauhid, agama Islam itu adalah jalanku, kata Nabi SAW. Ad'u ila Allah, yang aku akan ajak kalian semua ikut jalan ini. Okay, kita tengok dulu tafsiran dekat sini. Menyebutkan disebutkan di sini, hadhihi sabili. Yang dimaksudkan hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Yang dimaksudkan jalanku di sini, iaitu adalah merujuk kepada ini adalah merupakan agamaku, iaitu agama Islam. Ini adalah merupakan
jalan Allah, yakni agama Islam. Dan juga sabili ini juga adalah merujuk kepada jalan keimanan, bukan jalan agama Islam saja, tapi jalan keimanan, iaitu jalan untuk mengajak kalian mengesakan dan mentauhidkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada yang mengatakan sabili ini adalah jalanku. Yang dimaksudkan jalanku itu adalah merupakan jalan yang benar, seperti mana jalan yang telah dilalui oleh para nabi yang lain sebelum daripada aku, yakni maksudnya syariat. Pertama Islam, yang kedua maknanya jalan iman, yang ketiga maknanya syariat, iaitu mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab setiap nabi itu ada syariat-syariat mereka. So Nabi Muhammad bagi tahu, jika kalian nak selamat daripada, kan tadi ayat sebelum ni cerita tentang azab. Nabi ajar kita panduan, pedoman macam mana nak selamat daripada azab dunia dan selamat daripada azab akhirat. Cara dia ayat 108, hadhihi sabili. Nak selamat daripada neraka Allah, nak selamat daripada bala Allah dari akhirat, kena ikut jalan Nabi. Apa itu jalan Nabi yang Nabi kata ini jalan aku? Iaitu kena ikut agama yang Nabi bawa, yakni agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang kedua, kena ikut keimanan, jalan keimanan, iaitu seperti mana Nabi SAW beriman, begitu kita diwajibkan untuk mengikut jalan keimanan itu. Tak boleh syirik, tidak boleh membezakan di antara seorang rasul dengan seorang yang lain. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Mereka tak boleh bezakan percaya Nabi ni bila Nabi ni tak boleh percaya, percaya kitab ni, kitab Nabi ni tak nak percaya. Tak boleh. Dan yang ketiga disebutkan syariatku. Sabili maknanya syariati, syariatku. Maknanya mereka tak boleh ikut, ini bagi khususnya ahli kitab lah, mereka tak boleh ikut syariat Nabi-Nabi mereka. Mereka kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pelengkap kepada syariat nabi-nabi yang terdahulu. Baik. Ada yang kata sabili maknanya jalan sunnahku, sunnati, tariqi. Ini adalah jalan sunnahku. Ini tafsiran keempat. Maknanya ini adalah cara hidupku, sunnahku. Maknanya kat sini, kalau kita nak selamat daripada bencana fitnah dunia dan bencana azab fitnah akhirat, kita kena jadikan hidup kita, cara kita menjalani kehidupan mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, iaitu macam mana cara kita makan, cara kita berpakaian, cara kita bekerja dan sebagainya, mengikut contoh-contoh tauladan dan menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai contoh ikutan. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi Rasulullah SAW itu ada contoh ikutan yang mulia. Baik. Kemudian kita balik semula dekat sini. Nabi bersabda, minta maaf, Allah Ta'ala menyatakan, ad'u ilallah, aku menyeru kalian kepada jalan ini, yakni kepada keimanan yang tanpa syirik, kepada agama Islam. Ya, kepada agama Islam, bukan yang kepada tiada agama atau kepada agama yang bukan datang daripada Allah. Yang ketiga adalah untuk jalan sunnah dan manhaj aku, iaitu jalan 4 golongan. Siapakah 4 golongan itu? Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Allah kata wa hasuna ulaik. Inilah sebaik-baik teman di dunia dan di hari akhirat. Sebaik-baik yang tak boleh dipisahkan 4 ini. Ya, tak boleh dipisahkan 4 ini. Kerana inilah jalan yang membawa kalian menuju syurga Allah. Jalan yang membawa kalian kepada keampunannya, kasih sayangnya, kecintaan kepadanya. Ya, kita lihat 4 golongan ini.
Sabili, yang Nabi kata, ini jalanku. Ya, ini jalanku yang aku akan seru kalian kepada jalan ini juga. Jangan kalian pilih jalan yang lain. Baik. Pertama kita tengok jalan para Nabi dan Rasul. Maknanya kita kena mengikuti ajaran Nabi SAW. Sunnahnya, apa yang diwahyukan oleh Allah padanya dari Quran dan hadis, ya, kehidupan baginda dan sebagainya. Yang kedua, bukan Nabi sebagai ikutan saja. Yang kedua, as-siddiqin. Kita juga kena mengikut jalan golongan as-siddiqin. Siapakah golongan as-siddiq? Iaitu ulama kata as-siddiq ni orang yang membenarkan keimanannya dan orang yang tidak berlawanan di antara keimanannya dengan perbuatannya. Okey, saya ulang sekali lagi. Macam mana kita nak ikut jalan yang Nabi kata, ini jalanku? Iaitu salah satunya jalan orang-orang golongan siddiqin. Macam mana siddiqin? Iaitu kita membenarkan sesuatu dan kita tidak meraguinya dan kita tidak mengesyakinya. Maknanya bukan seperti orang-orang munafik. Mereka kata mereka percaya, tapi mereka ragu-ragu dengan apa yang mereka percaya kepada Allah dan Rasul. Percaya tak Allah, Nabi bagi tahu siapa buat amalan ini diganjarkan begini. Dia ragu-ragu. Siapa pergi berjihad dapat mati syahid, orang munafik ragu-ragu. Siapa yang membenarkan janji Allah, ganjaran Allah tanpa ada sebarang keraguan, bila Allah kata ini haram, Nabi kata ini haram, mereka membenarkan tanpa ada sebarang keraguan. Kenapa haram? Ya, patutnya tak haram. Dia tidak ragu-ragu begitu. Dia tidak mempersoalkan, dia tidak mempertikaikan. Tugasnya membenarkan. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka berkata kami dengar dan kami taat. Itu yang pertama. Yang kedua, siddiq, dia tak boleh ada konflik. Dia tidak boleh ada pertentangan di antara apa yang dia believe dengan apa yang dia buat, apa yang dia cakap dengan apa yang dia buat. Kalau ada pertentangan, maknanya kita belum berada di atas jalan siddiqin. Maknanya, katakanlah kita duk cakap buat benda baik, buat benda baik, buat benda baik, kita sendiri tak buat apa yang kita cakap. Ya? Ataupun dalam hati kita, kita ada ilmu. Ilmu tu kita tahu, tapi kita tak amal, pun bukan golongan siddiq. Ataupun benda yang kita percaya, Nabi bagi tahu, Allah Ta'ala berfirman, Allah bagi tahu, orang-orang guru-guru bagi tahu, orang yang memberi nasihat kepada kita bagi tahu, tapi kita tidak melaksanakannya dan tidak mengerjakannya, maka ini juga tidak tergolong di kalangan golongan orang-orang yang siddiq. Sebab apa yang kita tahu, apa yang kita imani, kita tak buat persediaan dan kita tak mengerjakannya. Contoh, kita beriman pada Quran. Ya? Iman kata kita benar pada Quran. Tapi bila Quran kata begitu, Quran kata begini, kita pula yang cuba untuk tidak beramal dengan Quran. Itu misal contoh. Ya? Seperti kita percaya pada hari kiamat, tapi kita sendiri tak ada usaha untuk persediaan menghadapi hari kiamat. Maknanya kita belum masuk golongan siddiq. Yang ketiga, golongan syuhada. Siapa golongan syuhada? Syuhada ni orang yang mati syahid lah di medan perang. Tapi ulama kata bukan semua orang boleh mati syahid di medan perang. Maksud syahid dekat sini, orang yang mendambakan dan yang menginginkan dan yang membenarkan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa orang tu, orang yang mati di medan perang dipanggil orang yang syahid? Kerana mereka membenarkan janji Allah dan mereka nak mendambakan janji Allah itu, walaupun mereka terpaksa menghadapi kematian. Mereka pergi perang, mereka tahu kalau mereka pergi perang mereka akan mati. Mereka akan terbunuh, mereka akan tergadai. Tapi mereka lebih mendambakan, menginginkan, merindukan
ganjaran syurga Allah yang Allah janjikan pada orang mati syahid, melebihi diri mereka sendiri, melebihi harta mereka sendiri, melebihi keluarga mereka sendiri. Ini golongan para syuhada. Kalau kita boleh ikut jalan ini, insya-Allah kita berada di atas jalan itu yang Allah Ta'ala sebut, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kalau kita lebih sanggup mendambakan janji Allah dan Rasul, ganjaran Allah dan Rasul, melebihi kita sacrifice diri kita, masa kita, harta kita, keluarga kita, maknanya kita dah jadi golongan syuhada. Dan yang seterusnya, yang keempat, was-salihin, golongan orang-orang yang saleh. Golongan orang-orang yang saleh. Apa maksud orang-orang yang saleh? Maksud orang-orang yang saleh adalah orang yang berjaya mengislahkan dirinya. Saleh, orang yang berjaya memperbaiki. Perkataan salaha. Salaha ni orang yang memperbaiki. Orang yang berjaya memperbaiki dirinya dan amalannya. Dua benda yang kita kena perbaiki. Satu, nafsu kita. Dua, amalan kita. Orang yang saleh nak berada di atas jalan ini, hendaklah orang yang berjaya memperbaiki nafsu dia daripada nafsu ammarah kepada nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, baliklah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu diredai, kamu redha dan kamu diredai. Maknanya dekat sini, siapa yang berjaya melawan nafsunya untuk buat kebaikan, amal soleh. Siapa berjaya melawan nafsu untuk bertakwa pada Allah, buat apa Allah suruh, berjaya lawan nafsu, tinggal apa Allah larang, dia orang yang saleh. Kan dia telah berjaya mengislahkan hatinya dan juga nafsunya. Berjaya bersihkan hatinya bersifat dendam, hasad, dengki, ujub, takabur dan sebagainya. Maka dia berjaya membersihkan diri. Yang kedua, bersihkan amalan. Macam mana bersihkan amalan? Ikhlas. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana Allah Ta'ala sebut, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Orang yang bila dia buat amalan, dia buat ikhlas. Banyak orang tak faham, orang soleh ni apa dia? Orang soleh dia ingat orang yang pakai pakaian serban ke, pakai jubah ke, semayang banyak ke. Orang soleh bukan sekadar dia semayang. Kalau dia semayang hati dia kotor, tu bukan orang soleh. Baca Quran banyak tapi tak boleh tinggal dosa, bukan orang soleh. Orang soleh saya sebut tadi, berjaya bersihkan hatinya daripada sifat kotoran, berjaya bersihkan nafsu dia, didik nafsu dia, boleh buat segala perintah Allah, dia lawan nafsu dia. Yang ketiga, orang yang saleh, orang yang boleh ikhlaskan amalannya. Kalau dia semayang banyak, dia sedekah banyak, baca Quran banyak, tapi buat tak ikhlas, semua ada kepentingan, semua ada tujuan, semua ada matlamat, maka itu bukan saleh. Jadi sebab itu Nabi kata, hadhi sabili. Allah kata kepada Rasulullah SAW, tunjukkanlah kepada mereka, wahai Muhammad, inilah jalanku. Baik, ada juga ulama tafsirkan apakah yang dimaksudkan hadhihi sabili untuk tafsiran yang seterusnya. Tadi saya dah sebut dah, agama, keimanan, syariat, ya. Dan yang keempat adalah jalan orang-orang yang Allah berikan pada mereka nikmat, yang 4 golongan tadi. Yang kelima, tafsiran sabili itu adalah ia merujuk kepada Allah, mana ni? Baik, hadhihi sabili. Yang dimaksudkan sabili, jalanku di situ, adalah ia merujuk kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah jalan yang aku ikuti. Ini jalan Tuhanku, iaitu berlandaskan Quran dan Sunnah. Perhatikan, ala basiratin, iaitu jalan yang aku nak tunjuk pada kalian, jalan Allah ini, jalan yang berdiri di atas basirah.
Kita tengok apa yang ulama tafsirkan basirah. Basirah di sini adalah memberi maksud kepada keyakinan. Pertama, basirah ni benda yang yakin. Benda yang yakin lagi benar. Biasanya benda yang tak benar memang tak yakin. Benda yang benar mesti yakin. Itu kena faham. Benda yang bohong, yang dusta, yang palsu mesti tak yakin. Benda yang benar mesti dia yakin. Maknanya jalan Quran dan sunnah yang aku serukan pada kalian, agama Islam, keimanan tauhid, apa lagi, syariat ini adalah merupakan jalan, dia adalah merupakan jalan yang membawa kalian kepada kebenaran, kerana dia adalah jalan yang yakin. Apa makna yakin? Jalan yang selamat untuk kalian hidup dekat dunia selamat, kalian balik ke akhirat pun dalam keadaan selamat. Selamat daripada murka Allah, selamat daripada siksaan neraka, dan selamat dari kekufuran dan kesesatan. Yang kedua, basirah, maknanya dekat sini, benda yang sesat, benda yang palsu, benda yang dusta, semua benda itu bukan basirah. Dia bukan benda yang yakin, ya. Seperti syirik, benda yang meragukan. Macam mana boleh Tuhan? Ada banyak benda yang meragukan. Begitu juga agama-agama yang menyesatkan. Yang kedua, basirah ditafsirkan maknanya di atas hujjah dan dalil dan burhan, bukti. Maknanya Nabi kata, aku ajar kamu menuju jalan yang selamat, jalan Allah ini bukan menggunakan nafsuku, Nabi cakap. Bukan menggunakan akalku, tetapi ala basirah, di atas burhan, dalil, hujjah daripada Tuhanku. Maknanya apa yang aku seru kalian ikut jalan ni bukan jalan untuk kepribadianku, kepentingan diriku, supaya aku nak famous, supaya aku ada pengaruh. Bukan, Nabi kata. Tapi di atas jalan yang Tuhan akan bimbing kalian di atas jalan ini. Ya, itu makna basirah, keyakinan. Yang kedua, basirah maknanya adalah merujuk kepada apa? Iaitu merujuk kepada jalan hujjah dan jalan burhan, ya, benda yang jelas, terang daripada Allah, bukan daripada nafsu, bukan daripada akal, bukan daripada sangkaan. Baik. Kemudian ana wa manit taba'ani, iaitu jalan aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya, ana wa manit taba'ani. Maksudnya ia ada jalan yang aku serukan pada kalian ni, jalan Allah ni, jalan yang aku pilih, dan juga jalan yang orang-orang yang beriman bersama dengan aku memilihnya. Iaitu yang dimaksudkan di sini, iaitu jalan para sahabat dan para tabi'in. Ya, ini golongan orang-orang yang termasuk yang saya sebut tadi lah, siddiqin, syuhada dan salihin, dan juga kalangan golongan orang sahabat dan kalangan para tabi'in daripada 3 kurun yang terawal, ya, yang Nabi sebut sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian kurun selepasnya, kemudian kurun selepasnya. Ini kurun sahabat, tabi'in dan tabi'in, ya, iaitu di atas kurun yang mengikuti ajaran Nabi SAW dan orang-orang yang beriman kepada ajaran Nabi. Kemudian kita tengok lagi dekat sini, ada yang menafsirkan makna ana wa manit taba'ani ini dengan maksud ijma'. Maknanya yang golongan orang-orang yang mengikut persepakatan jamaah orang-orang Islam atau orang beriman. Di sini ada yang berhujah mengatakan dalil ijma', diguna pakai ijma' dalam sumber hukum, kerana ijma' ni orang-orang yang mengikut jalan yang mereka bersepakat di atas jalan kebenaran itu, ya. Kemudian kita nak lihat pengajaran tadabbur pada ayat yang ke-108 ini. Yang pertama, pada ayat ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa perkara yang sangat penting, ya. Yang pertama iaitu kewajipan untuk seseorang itu mati di atas agama Islam. Jadi memilih agama Islam dan mati di atas agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, hendaklah seseorang itu mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW
dan juga hendaklah seseorang itu menjadikan Rasulullah sebagai ikutan dan melakukan sunnah baginda, dan juga mengimani kepada syariat dan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya dia dah tak boleh ambil ajaran nabi-nabi terdahulu melainkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia beriman ajaran Nabi dulu, dia tak ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dikira sebagai orang yang tidak mengikut, orang yang tidak beriman juga, kerana Allah perintahkan supaya mereka mengikut jalan Nabi Muhammad, ini syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita ambil pengajaran di sini, iaitu wajib berhukum dan berpegang, berpaut kepada sandaran hukum panduan daripada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Cuma ditambah dekat sini, wamanittaba'ani, orang-orang yang mengikuti bersama aku di kalangan sahabat dan sebagainya, ini ijma'. Jadi tigalah, Quran dan Sunnah dan ijma'. Ya, itu orang-orang yang mengikuti bersama dengan aku, yang mengikuti iman seperti imanku, agama seperti agamaku, dan juga yang mengikuti syariatku. Ya, ini yang menunjukkan pada kita wajib bersumberkan dalam kehidupan kita akan hukum hakam pada 3 perkara itu tadi. Ya, kalau tak ada pada Quran, pergi pada Sunnah. Sunnah tak ada, pergi kepada sahabat. Ya, kata-kata sahabat atau ijma' di kalangan para orang-orang yang terdahulu, di kalangan para ulama-ulama yang terdahulu. Ya. Baik, yang seterusnya kita nak ambil pengajaran juga, tadabbur yang seterusnya pada ayat 108 di sini menunjukkan pada kita bahawasanya, menjelaskan tidak boleh seseorang itu berhujjah di atas sangkaan atau di atas ikut-ikutan atau atas kejahilan. 3 benda ni. 3 benda ini yang mengeluarkan kita pada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat 3 benda ni, kita dikira terkeluar pada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, iaitu bila kita melakukan sesuatu dengan atas dasar sangkaan. Sangkaan yang datang daripada nafsu, sangkaan yang datang daripada akal tanpa diikat dan berlandaskan pada wahyu. Sangat bahaya. Sebab tu orang Kristian dia boleh develop agama dia atas akal dia. Demikian mana-mana agama yang lain mereka ikut sangkaan. Sebab itu dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut, وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَحْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمُ الْهُدَى. Mereka itu ramainya mengikut sangkaan mereka melalui nafsu mereka dan keinginan nafsu mereka setelah sampai kepada mereka petunjuk yang jelas daripada Tuhan. Syirik sangkaan. Ya. Kejahatan maksiat nafsu. Yang mana nafsu juga dia akan menyeru kita kepada benda yang melanggari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Syirik sangkaan. Kejahatan juga sangkaan, fitnah juga sangkaan, dusta juga atas dasar sangkaan. Ini semua benda-benda yang dilarang. Yang kedua, yang di sini perkara yang menyebabkan kita terkeluar pada ajaran Nabi SAW, bila kita mengambil sesuatu secara ikut-ikutan. Perhatikan Allah sebut, ala basirah ana wa manittaba'ani. Kamu kena ikut hujjah, kamu kena ikut bukti, kamu kena ikut fakta. Fakta itu benda yang nyata, benda yang jelas, benda yang benar, benda yang tidak boleh diargumentasikan kerana dia terang. Dan mestilah fakta itu pula fakta yang betul lah, bukan fakta yang palsu. Ini menunjukkan pada kita, kalau sekiranya kita ni ikut orang membuta tuli kerana kita cinta kat seseorang tu, kita ikut dia walaupun dia buat salah. Kalau kita ikut sesuatu orang tu sebab kita nakkan kepentingan daripada dia walaupun salah, atau kita ikut dia kerana ia menjadi satu adat dan budaya walaupun kita tahu dia salah bertentangan dengan agama, maka ini
mengeluarkan kita pada jalan Nabi SAW. Suatu dari Al-Quran Allah sebut, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Bila dikata pada mereka, marilah ikut jalan Allah dan apa yang Allah turunkan, orang kaum musyrikin kata, dah, kami nak ikut jalan nenek moyang kami. Nenek moyang kami lagi betul daripada engkau, wahai Muhammad. Nenek moyang kami hidup dulu. Nenek moyang kami dah amal amalan sembah berhala ni dulu lagi. Tak mungkin mereka salah. Kalau mereka salah, dah berkurun, takkan mereka tak tahu mereka salah. Ini sangat bahaya. Ya. Sebab tu jangan kita ta'assub dan fanatik yang melampau sehingga kita ikut seseorang, sehingga kita buta, tak boleh bezakan yang betul dan yang salah. Dan yang ketiga yang mengeluarkan kita dari jalan Nabi SAW adalah kejahilan. Sebab perkataan ala basirah ini, saya dah jelaskan juga tadi, selain daripada maknanya yakin, menolak sangkaan, selain daripada maknanya adalah hujjah yang terang, yang jelas, ia juga adalah memberi maksud ilmu. Itu kepentingan ilmu, supaya kejahilan membawa manusia kepada kesesatan. Orang musyrikin dahulu dinamakan fasa jahiliyah, kerana mereka, jahil ni datang daripada dua perkara. Ini kita nak kena tahu. Jahil datang daripada dua perkara. Pertama, punca jahil adalah kerana kita mengikut nafsu. Nafsu sentiasa mendorong kita kepada kejahilan. Nafsu sukakan benda yang negatif, benda yang dimurkai oleh Allah. Kerana mengikuti nafsu, nafsu membawa kita kepada kejahilan. Jadi kejahilan kita mengenal kebaikan, kejahilan kita untuk membezakan antara yang baik dan buruk. Yang kedua, punca kepada kejahilan bukan sekadar mengikuti nafsu serakah saja, tapi punca kepada kejahilan adalah apabila kita tidak mahu untuk mencari ilmu. Ataupun punca kepada kejahilan bila kita suka untuk mengikut-ngikut dan kita tidak suka membaca, kita tidak suka mengkaji, kita tidak suka menuntut, dan kita tidak suka untuk mencari kebenaran. Orang yang suka mengikut dan kekal dalam kebatilan tanpa memikirkannya, mereka akan kekal dalam kejahilan. Sebab tu wahyu pertama yang Allah turunkan nak keluarkan manusia daripada kepompong kejahilan adalah wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tuhan yang mengajar apa yang manusia tak tahu. Sebab itu kita semua keluar daripada perut ibu kita, kita jahil. Ilmu yang mencorakkan kita. Tapi masalahnya, kena tengok ilmu tu datang daripada mana. Jadi punca manusia ini menjadi jahil kerana ada dua sebab saya sebut tadi. Pertama, sebab mengikut nafsu. Yang kedua, kerana salah mencari sumber ilmu. Salah, kita tak boleh, ada setengah orang yang agama lain, dia ikut benda salah sebab dia pergi rujuk guru yang salah. Dia pergi baca sumber yang salah. Dia pergi dengar ajaran yang salah. Jadi sebab tu kita kena bawa mereka balik kepada sumber yang betul, ajaran yang betul, benda yang hak. Itu punca manusia menjadi jahil dan kekal di dalam kejahilan. Ya? Ini menunjukkan pada kita penting memastikan sumber yang benar. Bila suatu Quran dan sunnah, wahyu daripada Allah, tak mungkin salah. Sebab tu Nabi kata, jalan yang aku bawa kalian ni bukan jalan nafsu aku, bukan jalan fikiran aku, tapi jalan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Di hujung ayat ni Nabi kata, maha suci Allah, aku tidak termasuk di kalangan orang yang musyrik. Punca orang melakukan musyrik, pertama, mereka mendapatkan sumber ilmu yang salah daripada nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka, mereka lahir, nenek moyang dah kata dah, ini patung, ini Tuhan, sembah dia, dia boleh bagi. Ilmu, awal lagi ilmu dah salah. Nombor dua, mereka sendiri tak suka mengkaji, tak suka berfikir, mereka terima bulat-bulat. Punca mereka kekal dalam kejahilan.
Nombor 3, sebab mereka nak mengikut kepentingan nafsu mereka dan nak berseronok, ya, dan mereka nak bebas berbuat apa saja. Itu menyebabkan punca manusia kekal dalam kejahilan. Sebab itu dalam ayat Quran, Nabi Musa mengajar kita ada satu doa baginda berlindung daripada kejahilan. Yang mana dalam doa tersebut dalam surah Baqarah disebutkan, Rabbi a'udzubika an akuna minal jahilin. Wahai Tuhan, aku berlindung kepadamu agar aku tergolong di kalangan orang-orang yang jahil. Baik, sekadar itu pada tengah hari ini, untuk kita perkongsian kita berkenaan dengan tafsir dan tadabbur surah Yusuf AS pada ayat 107 dan 108. Dan insya-Allah dengan diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita akan sambung pada kuliah kita Isnin minggu hadapan, sambungan tafsir dan tadabbur surah Yusuf ini, insya-Allah jika diizinkan. Dan sebelum mengundur diri, saya mohon banyak kemaafan jika ada ilmu yang tersalah saya sampaikan. Saya mohon tegur dan betulkan saya. Dan jika ada saya terkasar bahasa atau tersalah kata, saya minta maaf banyak-banyak. Semoga Allah ampuni segala kesalahan kita. Amin rabbal alamin. Dan memberikan kita kefahaman ilmu, menjauhkan kita daripada kejahilan, menjauhkan kita daripada kesesatan dan keingkaran, dan juga daripada kejahatan nafsu dan syaitan. Amin rabbal alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.